Wa fi hadhil qissah, dan dalam cerita ini, cerita kita akan dengar nanti kisah Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman, maghza daqiqun li ashabil jahi wa sultan, ada maksud yang detail bagi mereka-mereka yang memegang jawatan besar-besar ni, raja-raja dan sultan-sultan. Maknanya sepatutnya suratul Naml ini difahami oleh raja-raja di negara kita, dan agung-agung kena belajar surah ni. Wal uzama wal muluk, pembesar-pembesar kerajaan-kerajaan kena baca. Kenapa? Faqad ittakhadha Sulaimanul mulka wasilatan li da'wati ila Allah. Ini mukadimah surah ni, belum start lagi ni. Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, Allah kurniakan kepadanya kerajaan yang Allah bagi tu wasilatan, dia gunakan sebagai wasilah, cara ataupun peluang li da'wati ila Allah, untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya dapat kuasa, gunakan kuasa tu betul-betul untuk agama Allah. Gunakan peluang yang ada untuk berdakwah, untuk tarik orang ramai kepada Islam, kan? Macam tu. Maknanya galakkan lagi majlis ilmu, bukan macam satu negeri tu tazkirah tak dibenarkan Ramadan. Tak sebutlah negeri mana atas sebab-sebab keselamatan. Apalah kebingai ni lah. Sedangkan tazkirah ni kan Quran sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata beri peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Tapi ada satu negeri tu tazkirah tak dibenarkan. Apa kebarang, kan? Kau dapat kuasa, sepatut kau gunakan kuasa itu supaya Islam semakin berkembang, kan? Tapi macam yang kita sedia maklumlah, bukan senang, ada cabaran-cabarannya. Macam apa yang Allah uji kepada Dr. Mursi pada hari ini, kan? Golongan-golongan tamarrud, mutamarridun, golongan-golongan yang melampau kat Mesir, yang dah lama bengang dengan Mursi, geng-geng Husni Mubarak. Ni semua BN lama belaka ni, ya, BN zaman-zaman dulu tu, yang mula sakit hati ke Mursi bila Mursi buka sepadan Mesir dengan Palestin. Mursi mula buat hubungan dengan Hamas, Mursi macam-macam. Dan Syiah pun sama juga, tumpang semangkuk. Ya, bila Mursi isytihar, jangan, dia warning kepada Hizbullah di Lebanon keluar daripada Syria, kan? Jadi musuh-musuh Islam ni, tuan-tuan, dia akan ambil kesempatan-kesempatan yang ada, menghuru-harakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tanda akhir zaman yang kita pun tak pernah terfikir benda tu berlaku, tak pernah terfikir, tapi Allah takdirkan berlaku juga benda tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi tak mustahil boleh berlaku di Malaysia, ya. Benda tu mana orang terfikir akan berlaku, kan? Tapi memang itulah tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata al-harajul haraj, akhir zaman banyak berlaku al-haraj. Sahabat kata, apa haraj itu ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan. Yang peliknya, golongan tamarrud ni yang benci kepada Mursi ni, dia demonstrasi bawa senapang, bawa parang, bawa bom molotov koktel, tak apa lagi, kan? Yang ikhwan muslimun ni memang sabar sungguh, cool aja, tapi tak dapat liputan, kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi surah ini menceritakan orang yang diberikan oleh Allah kerajaan besar, kuasa, mesti menggunakan kuasa tersebut sebagai wasilah, jalan, kaedah, cara untuk berdakwah ke jalan Allah. Falam yatruk hakiman jairan, Nabi Sulaiman tak meninggalkan seorang pun pemerintah zaman tersebut yang jair, yang zalim, wala malikan kafiran, ataupun raja yang kafir, illa na'ahu ilallah, kecuali Nabi Sulaiman akan dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman ni bukan sekadar raja, tapi raja yang rajin turun padang, ya, bukan turun padang masa banjir, tak. Ni berdakwah, jumpa rakyat, berdakwah, gitu. Dan raja kena faham, kena retilah. Kau kena buat kerja, pasal kau besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni tak ada benda, Syekh, kan? Orang kata, rakyat kata, tak ada benda. Rakyat kata ni besok depan Allah tu nak jawab apa tu? Ya. Kita yang jadi ustaz ni pun belum tentu lepas di padang mahsyar. Yang raja ingat boleh lepas apa? Malam sikit nak lepas. Memang payah sebab jawatan kau tinggi, kuasa kau besar, kau boleh buat tu, kau boleh buat ni, tapi kau tak buat. Macam mana agak-agak besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Wa hakadha kana sya'nuhu ma'a Balqis. Begitulah keadaan Nabi Sulaiman bersama dengan permaisuri Balqis, hatta tarakat ibadat al-awthan, di dakwahnya Balqis itu sampai akhirnya Balqis meninggalkan penyembahan berhala. Wa atat ma'a jundiha khadi'atan muslimatan. Raja Balqis dengan tentera-tenteranya datang bertemu Nabi Allah Sulaiman dan akhirnya beriman dengan Nabi Allah Sulaiman. Ini antara ringkasan-ringkasan surah An-Naml. Dan dikata at-tasmiyatu, dinamakan surah ini dengan suratul Naml, surah semut, kerana Allah Ta'ala zakara fiha qissatan namlah, kerana Allah ceritakan kisah seekor semut, allati wa'azat bani jinsiha wa zakarat thumma i'tazarat an Sulaiman wa junudihi. Allah cerita bagaimana semut ini menasihati kaum kerabatnya. Rupa-rupa semut pun buat kerja dakwah juga, ya. Semut pun ada program kuliah juga. Semut pun ada tazkirah, kan. Jadi kalau mana-mana esko yang tak nak tazkirah, kau lebih teruk pada semut. Elok ambil spray, kau spray muka esko tu. Kau spray semut. Semut ada tazkirah, apa yang penting kerja sama. Apa yang penting kerja sama, kan.